Hello, apa khabar semua? Saya Lee Kwek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran di mana subtopik dia adalah 6.5 monopolistik yang juga dikenali sebagai bermonopoli. Bidang fokus kita adalah 6.5.3 iaitu konsep hasil prima. Untuk bab 6 ini, kita mempunyai 5 subtopik yang utama. Jadi subtopik yang kita tengah kaji sekarang adalah 6.5 iaitu monopolistik. Okey, berkaitan dengan subtopik monopolistik ini, untuk video yang sebelumnya, kita telah kaji berkaitan dengan ciri-ciri monopolistik serta kelok permintaan firma monopolistik. Jadi sekarang kita akan fokus berkaitan dengan hasil firma. Hasil firma. Okey, jadi hasil firma yang kita kaji ini terdiri daripada jumlah hasil iaitu TR, total revenue, diikuti dengan hasil purata iaitu AR, average revenue, dan yang terakhir adalah hasil sud, MR, marginal revenue. Jadi sekarang marilah kita tengok apa itu jumlah hasil, total revenue. Jumlah hasil, TR. Definisi dia, jumlah penerimaan yang diterima oleh firma daripada hasil keluarannya. Okey, ingat dari segi penerimaan itu adalah kata kunci dia. Diikuti dengan rumus. Untuk rumus TR ini sama dengan P darab dengan Q. Ataupun selain daripada rumus ini, ada satu lagi rumus yang boleh diterima iaitu AR darab dengan Q. Seterusnya diikuti dengan hasil purata iaitu AR. Hasil purata AR, definisi dia. Dia adalah jumlah hasil bagi seunit keluaran. Ingat, dia adalah purata. Jadi purata itu adalah dari segi satu unit. Rumus AR sama dengan TR bahagi dengan Q. Dan kita dapati bahawa TR ini sebenarnya sama dengan P darab dengan Q. Bahagi dengan Q. Jadi kita masukkan Q ini AQ-nya. Kita dapati bahawa AR sebenarnya adalah sama dengan P. Maka AR sama dengan P sama dengan DD. Itu adalah syarat bagi monopolistik. Sambung dengan yang ketiga iaitu hasil sud, MR. Hasil sud, MR. Definisi dia. Tambahan jumlah hasil kesan daripada tambahan satu unit keluaran. Kita sambung dengan rumus. Rumus MR sama dengan perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Perubahan TR dekat sini merujuk tambahan jumlah hasil. Okey, dan perubahan Q dekat sini merujuk tambahan satu unit keluaran. Okey, jadi itu adalah penerangan dari segi rumus dia. Okey, dengan demikian selesailah perbincangan bagi jumlah hasil, hasil purata dan juga hasil sud. Sekarang kita akan tengok hubungan antara TR, AR dan juga MR ini melalui jadual. Okey, kita tengok dari segi jadual dia dulu. Okey, kita dapati bahawa maklumat yang disediakan sini ada P, ada Q dan kita dapati bahawa harga dia semakin turun dan kuantiti dia semakin meningkat. Dia adalah menunjukkan hubungan songsang lah antara P dengan Q. Okey, apakah rumus TR? Ya, P darab dengan Q. Kalau P 17.5 darab dengan kosong, jadi kita akan dapat kosong. Okey, sifar lah apabila Q sama dengan kosong. Okey, untuk TR yang seterusnya, pengiraan dia 16 darab dengan 1, maka kita dapat 16. Okey, jadi untuk yang seterusnya, pelajar hanya perlu tekan kalkulator sahaja. Kita akan dapati TR kita sama dengan 29, 39, 46, 50, 51, 49,
44 dan akhirnya 36. Okey, jadi daripada sini TR yang dihasilkan ini, kita dapati bahawa kelok TR ini dia adalah semakin meningkat sehingga capai maksimum dan kemudian dia adalah menurun. Okey, sambung dengan AR pula. Apakah rumus AR? TR bahagi dengan Q. Jadi untuk yang pertama ini kita akan dapati bahawa AR kita sama dengan dash. Sebab kosong bahagi dengan kosong, kita akan dapat mat error. Diikuti dengan yang kedua. Okey, 16 bahagi dengan 1, kita dapati AR kita sama dengan 16. Jadi untuk yang seterusnya, pelajar pun tekan kalkulator sahaja. Jadi jawapan dia 14.5, 13, 11.5, 10, 8.5, 7, 5.5 dan akhirnya 4. Okey, jadi itu adalah jawapan untuk AR. Okey, dan sekarang kita boleh nampak bahawa kan tadi kita dapati syarat monopolistik P sama dengan AR sama dengan DD. Jadi kita tengok hubungan antara P dengan AR. Ya, kan sama kan? 16, 14.5 ini pun sama 14.5. Untuk tingkah harga yang seterusnya pun sama, memang dia adalah sama dengan AR. Okey, jadi ingat P sama dengan AR sama dengan DD untuk monopolistik. Okey, diikuti dengan MR. Apakah rumus MR? Perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Jadi yang sebelum ini kan tak ada apa-apa kan? Memang MR kita akan terus jadi dash. Untuk yang seterusnya, okay, perubahan TR 16 tolak kosong bahagi dengan perubahan Q iaitu 1 tolak kosong. Okay, maka kita dapat 16 diikuti dengan 13, 10, 7, 4, 1, negatif 2, negatif 5 dan akhirnya negatif 8. Okey, jadi sekarang Miss nak pelajar tengok hubungan antara AR dengan MR. Okey, pada mulanya AR dengan MR masih sama. Tetapi bagaimana pula untuk yang seterusnya? Ya, kita dapati bahawa AR ini sentiasa melebihi MR. Okey, cuba yang bahagian negatif ini sebenarnya kita tak akan kaji dari segi kelok. Kita hanya kaji sehingga yang positif sahaja. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan hubungan antara TR, AR dan juga MR melalui jadual. Okey, seterusnya kita akan kaji hubungan antara TR, AR dan MR juga. Tetapi kali ini adalah dari segi raja. Okey, kita cuba tengok kelok TR dia. Jadi daripada jadual yang dihasilkan ini, kita dapati bahawa TR kita sebenarnya adalah semakin meningkat sehingga capai maksimum dan kemudian menurunkan. Okey, cuba tengok kelok dia. Paksi Y ini kita labelkan TR kurungan RM, sini asalan, dan paksi X ini Q kurungan unit dan TR kita adalah mula dengan kosong apabila output dia adalah sifar. Jadi mula pada point ini dan meningkat sehingga capai maksimum. Jadi ingat yang meningkat ini adalah meningkat dengan kadar berkurang. Kenapa kita dapati kadar berkurang? Anda boleh rujuk maklumat dekat MR sini. Kan dia semakin menurun kan? Itu meningkat dengan kadar berkurang. Okey, TR meningkat tetapi dengan kadar berkurangan. Okey, dan sehingga capai maksimum, kalau anda nak tunjuk maksimum point sini 51, anda boleh buat dotted line 51 dan kemudian output dia adalah berapa? Ya, 6. Sambung dotted line ke bawah, sini tunjuk 6. Dan selepas capai maksimum, TR kita adalah menurun. Jadi TR menurun. Okey, dan ingat labelkan TR. Okey, pelajar boleh dapati bahawa bentuk TR bagi monopolistik sebenarnya adalah sama dengan bentuk TR bagi monopoli. Kenapa demikian? Sebab kan kita kata kedua-dua firma dalam pasaran ini mempunyai kuasa untuk menentukan harga kan? Cuma monopolistik punya
dia hanya mempunyai sedikit kuasa. Jadi walau bagaimanapun, TR yang dihasilkan masih tetap sama, meningkat, capai maksimum dan kemudian turun. Itu adalah untuk kelok TR. Okey, kita sambung untuk AR dengan MR pula. Okey, tengok raja yang disediakan, paksi Y yang dihasilkan kita labelkan P, R. Sebab kita bukan hanya kaji kelok permintaan sahaja. Kita juga ada kaji kelok AR dan juga MR. Jadi pastikan ada R dekat sini. Dan ini asalan. Dan paksi X ini kita labelkan Q. Okey, kelok permintaan prima dalam pasaran monopolistik, ingat dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dan dia adalah lebih landai berbanding dengan monopoli. So pelajar boleh nampak kelok permintaan monopolistik ini dia adalah lebih landai. Dan jangan lupa labelkan P sama dengan DD sama dengan AR di mana kita telah tunjukkan, kita telah buktikan tadi punya. Itu adalah syarat bagi monopolistik. Dan selain daripada itu, kita juga dapati bahawa MR dia adalah sentiasa kurang daripada AR kan? Nampak? Kelok MR dia adalah kurang berbanding dengan AR. Jadi itu adalah lakaran raja yang berkaitan dengan AR dan juga MR bagi firma monopolistik. Okey? Tiba masanya masuk iklan. Jadi video yang Miss hasilkan ini adalah secara percuma untuk anda. Sebagai tanda penghargaan, ingat subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Okey? Okey, jadi untuk yang seterusnya kita akan masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Soalan dia. Nyatakan rumus berikut. Okey, rumus yang ditanya. TR. Apakah rumus TR? Ya, iaitu P darab dengan Q ataupun lagi satu rumus. AR darab Q pun boleh diterima. Okey, kita sambung. Rumus yang kedua. AR. Apakah rumus AR? Okey, AR sama dengan TR bahagi dengan Q. Dan yang akhirnya, apakah rumus MR? Okey, rumus MR sama dengan perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Okey, cuba apa yang Miss nak beritahu dekat sini, sebenarnya tak kisah untuk struktur pasaran, PPS, monopoli ataupun monopolistik, anda akan jumpa TR, AR dan juga MR. Dan rumus yang digunakan sebenarnya adalah sama. Okey, jadi setakat ini sajalah untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan hasil firma. Maka untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang keseimbangan firma monopolistik dalam jangka pendek. Terima kasih kerana menonton video ini. Agak berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Saya Lee Kuet Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.